Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari dan salam sejahtera. Baik, cikgu harap semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan dijauhi daripada wabak COVID-19. Patuh pada SOP walaupun di mana kamu berada. Baik, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, okey, cikgu nak maklumkan supaya murid tidak lupalah untuk mengisi kehadiran di dalam pautan yang cikgu kongsikan untuk cikgu semak dan cikgu rekodkan kehadiran kamu untuk mengikuti PDPR Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6 ni. Baik, okey, untuk minggu ni kita dah masuk ke unit yang terakhir hidroponik Kita tengok balik. Baik, apa yang awak akan pelajari dalam topik terakhir ni dalam tajuk hidroponik. Baik, 5.2.9 ni cikgu ulang balik yang minggu lepas punya, menua hasil mengikut tempoh matang fizikal dan fizikal tanaman, dan cikgu akan tekankan lebih kepada 5.2.10 di mana merekod dapatan daripada hasil tanaman hidroponik awak. Baik, macam mana dengan awak punya amali? Ambil gambar sikit lah, share lah dengan cikgu progress dia. Cikgu nak tengok dia membesar Kalau ada gambar, awak boleh share lah dengan cikgu. Satu gambar pun cukup, PM personal je, tak ada masalah. Baik, murid boleh rujuk buku teks RBT muka surat 61 hingga 63. Awak boleh ambil buku RBT, awak boleh buka muka surat 61 buku teks. Baik, sementara awak buka buku teks tu, cikgu akan terangkan balik tempoh matang hasil tanaman dan sifat fizikal tumbuhan. Bila tempoh matang dia dan melalui sifat dia yang kita boleh rujuk sebagai tempoh tanaman boleh dituai ataupun boleh diambil. Baik, macam sawi 30 ke 35 hari kita dah boleh kutip hasil. Kangkung 25 ke 30 hari, tomato 50 ke 60 hari ataupun dah merah, buah dia dah merah tu, kita dah boleh tuai lah. Macam kailan 45 ke 50 hari. Kalau kita tengok daun dia dah matang, macam timun saiz dia dah sesuai, timun 45 ke 50 hari, sama macam kailan kita tengok warna hijau dia tu dah cantik, saiz dia dah sesuai, kita boleh tuai. Bayam pun sama 25 ke 30 hari. Kita tengok saiz, kalau dah boleh tuai kita ambil lah. Daun dia dah cantik, maknanya kita boleh tuai. Selagi daun dia ataupun ciri fizikal dia tak berkembang lagi, walaupun dia dah melebihi tempoh hari, awak boleh tunggu lagi sehingga dia betul-betul matang Baik, okey, terdapat beberapa cara untuk memungut hasil tanaman. Yang pertama, memetik. Selalu memetik ni tumbuhan berbuah lah, yang mengeluarkan buah macam cili, tomato, terung, timun. Mencabut dan memotong pula sesuai untuk tumbuhan yang berdaun, macam kangkung, sawi, bayam, kailan Baik, kita fokus pada 5.1.2.10 macam mana cara menyelenggara hasil tanaman awak. Okey, macam mana kita nak selenggara. Lepas kita tuai, apa yang perlu kita buat? Takkan kita nak biar je, dah petik biar je. Tak, ada cara dia. Kita lihat. Okey, yang pertama kita perlu mengumpul. Selepas awak menuai hasil tanaman, ini yang berskala besar lah. Kalau sendiri-sendiri, tanam untuk makan sendiri, tak ada masalah. Awak dah tentu awak ambil, awak simpan, betul tak? Tapi kalau untuk berskala besar, macam awak nak komersialkan, tanam awak ada kebun sayur. Selepas awak tuai, awak dah petik, awak kumpulkan, mengumpul. Tanaman perlu diselenggara dengan berhati-hati dan teratur bagi mengelakkan kerosakan. Kumpul elok-elok, letak di tempat yang teduh supaya tidak terjejas. Sebab apa? Bila daun dia cacat, koyak, buah dia lembik atau buah dia rosak, harga akan turun. Itu adalah perniagaan. Macam kita lah, kita nak bahan yang berkualiti kan.
Allah membeli menang memakai. Kita nak bahan yang berkualiti. Kalau bahan yang tak berkualiti, mesti harga kena murah, betul tak? Jadi bahan yang kualiti, yang baik, harga dia akan tinggi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menimbang. Timbang semua hasil tanaman yang telah dituai untuk rekod dapatan hasil tuaian. Awak kena timbang, tengok berapa kilo awak keluarkan untuk hari ini, berapa kilo sawi, berapa kilo bayam yang awak petik, yang awak tuai pada hari ini. Supaya kita tahu hasil tuaian kita tu berapa banyak untuk hari tersebut. Yang ketiga, memilih dan mengasing. Ini adalah contoh daun yang baik, hasil yang baik, ini hasil yang rosak. Baik, pilih dan asingkan hasil tanaman yang baik dengan yang rosak untuk memastikan hasil tualan berkualiti dan bernilai tinggi. Maknanya awak jangan campur. Awak jangan campur. Kalau awak campur, rugi. Dia kira semuanya hasil yang rosak. Jadi harga akan kurang. Jadi hasil yang baik awak asingkan. Yang baik harga dia lain. Yang rosak sedikit harga dia lain. Memilih dan mengasing. Yang keempat, menggrade. Yes, lakukan kerja penggradan supaya hasil tanaman seragam dan mudah dijual. Biasanya hasil tanaman digrade mengikut rupa bentuk, warna dan saiz dan berat. Tengoklah grade A macam mana, grade B macam mana. Grade A sayur yang betul-betul segar, yang betul-betul cantik. Ataupun buah tomato yang betul-betul masak. Cili yang betul-betul saiz dia yang cantik. Cili dia saiz dia besar. Timun dia saiz dia besar. Itu grade yang baik. Selebihnya macam buah temikai. Temikai yang besar tu grade A. Yang sederhana grade B. Yang kecil grade C. Kenapa? Sebab yang paling besar ni dia lebih manis. Yang kecil ni dia kurang manis. Kita gradekan macam tu. Ikut dia punya kualiti hasil dia. Kualiti daun, kualiti buah dia. Baik, yang kelima, membungkus. Apabila dah digradekan, bungkus hasil tanaman yang telah digrade mengikut berat yang dikehendaki. Macam sawi. Contoh macam sawi, kalau awak nak dia 100 ke 200 gram, timbanglah ikut. Janganlah ikut tepat 200 gram, mungkin lebih sikit, mungkin kurang sikit. Sebab kita tak tahu kan, sekali kita masukkan dia tak akan dapat tepat 200 gram. Pembungkusan dapat mengelakkan kerosakan hasil tanaman ketika diangkut dan mudah untuk dijual. Pembungkusan boleh dibuat dengan menggunakan kertas atau plastik. Awak dah bungkus jadi lebih selamat. Bila dah bungkus elok-elok, letak dalam bekas elok-elok, jadi waktu penghantaran tu awak punya hasil tidak rosak. Kalau kita tengok dekat pasar raya, dia dah bungkus siap-siap, cantik dah kan, siap dengan harga dia. Baik. Dah bungkus, menyimpan dan memasarkan. Hasil tanaman yang telah dibungkus disimpan di dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya sebelum dipasarkan. Jangan, sebab tu masa awak dah kumpul tadi, awak letak tempat teduh, kemudian awak dah packing, simpan tempat yang suhu yang sesuai lah. Janganlah letak bawah cahaya matahari. Awak letak bawah cahaya matahari, sayur awak akan layu. Sayur awak akan jadi kurang segar. Jadi letak di dalam peti sejuk ataupun di dalam bilik yang mempunyai penghawa dingin lah, suhu yang sesuai lah. Bawah 20 darjah Celsius tu sesuai untuk simpan sayur. Kalau kita tengok dekat pasar raya tu, dia ada bilik khas dia buat keluar ayam, ikan, sayur. Dalam bilik tu dia suhu dia sesuai lah untuk penyimpanan bahan-bahan ni. Okey, cuba kita tengok soalan bawah ni. Mengapa sayuran perlu disimpan pada suhu rendah? Yes, untuk mengekalkan kesegaran dia. Sebab dia terlampau banyak, bila kita nak pasarkan tu, kita menunggu masa. Contoh kita petik petang,
kita bungkus malam, dari malam nak ke pagi tu dia memerlukan masa yang lama. Jadi kita perlu kekalkan kesegaran dia. Macam di Cameron Highland kan. Cameron Highland tak perlu pun disimpan dalam peti sejuk sebab cuaca dekat sana dah memang sejuk. Jadi buah dan sayur dia memang sentiasa segar. Baik, ini adalah simulasi jadual rekod pendapatan yang berskala besar lah, yang tujuan untuk dikomersialkan. Andai kata awak jadi seorang petani moden pada masa akan datang, inilah cara pengiraan dia. Awak punya jadual rekod pendapatan mestilah ada tarikh, ada kuantiti harga 1 kilo dan jumlah dia. Sebagai contoh, kita ambil sawi sawi. Okey, akhir bulan 4 2016. Awak keluarkan 4 kilo sawi di mana harga 1 kilo adalah RM2.50. Jadi pada hari tersebut awak boleh memperoleh RM10. 5 hari bulan 10 4 kilo lagi. 5 hari bulan 4 4 kilo. 6 hari bulan 4 6 kilo. 7 hari bulan 4 3 kilo. 8 hari bulan 4 2 kilo. 11 hari bulan 4 8 kilo. 12 hari bulan 4 10 kilo. Awak tengok setiap hari harga dia akan berubah. Nampak? Pada 11 hari bulan 4 harga sawi dah naik 1 kilo RM3. 12 hari bulan 4 pun sama, naik RM3. Jadi awak kira lah 8 kali 3 RM24. 12 hari bulan 4 10 kilo kali 3 RM30. Jadi jumlah keseluruhan dia awak dapat keluarkan sebanyak 37 kilo. Di mana hasil jualan awak akan memperolehi RM101.50. Ini hanya untuk sayur sawi saja. Mungkin awak ada tanam bayam, awak ada tanam timun, lobak, cili, tembikai, petola, banyak terung. Jadi awak campurkan semua hasil dapatan tu. Tengok pendapatan awak, pendapatan bersih. Baik. Ini jadual simulasi lah. Ini jadual yang perlu ada, jadual rekod hasil yang dikeluarkan oleh kebun awak lah. Perlu ada, setiap peniaga perlu ada jadual rekod ni supaya dia tahu berapa banyak hasil yang dikeluarkan. Untuk masa akan datang, dia boleh meningkatkan lagi hasil pengeluaran dia punya kebun sayur. Faham Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Okey, murid diminta membuat tugasan di dalam buku tulis RBT. Buat dalam buku tulis RBT jangan lupa tulis hari dan tarikh. Faham Buku tulis RBT. Soalan dia, senaraikan 6 proses penyelenggaraan tanaman selepas menuai secara ringkas. Sebagai contoh sebagai contoh ni contoh dia. Okey, penyelenggaraan tanaman. Okey, kumpul di tempat teduh untuk menjamin kualiti. Ini 1. 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? 6 apa? Ini dalam bentuk peta minda. Awak tulis mengumpul, menimbang dan mengasingkan, membungkus. Apa dia penerangan dia sikit? Tulislah penerangan sikit bawah tu. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Cikgu akan buat rumusan berkenaan dengan tanaman hidroponik dari awal sampai akhir. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih.